Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. واهلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pagi ini dalam Huda Al-Quran. Insya-Allah, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, nak tanya kan, apa khabar pagi ni? Kita tanya khabar dululah. Ya, pagi-pagi ni ada yang sihat sikit perut kan? Yang bersemangat, ya, apa khabar jasad kita, apa khabar iman kita? Saya suara tak berapa nak keluar sangat. InsyaAllah saya cakap pelan-pelan. Mudah-mudahan tidak mengganggu pendengaran ibu-ibu, ya, sahabat-sahabat yang sedang menonton Huda Al-Quran. Diharapkan kita boleh bersama-samalah mentadabur, ya, ayat pada hari ini. InsyaAllah dah like. Kalau dah like, boleh sharekan, ya, video ini. Boleh panjang-panjangkan dulu, ambil link ini. Dekat info kuliah pun ada link, ataupun boleh tekan butang share kepada kawan-kawan, ataupun tekan saja nama-nama kawan yang boleh kita tag sama-sama lah. InsyaAllah. Baik. Kita panjang dah perjalanan kita ni ibu-ibu, iaitu perjalanan kita dalam menjelajahi, ya, tadabbur surah Al-Baqarah. Kita dah sampai kepada ayat yang berkaitan dengan khalifah, ya, suatu kehendak Allah yang mana Allah nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Ustaz dah bicara bagaimana Allah dah sebut dah, ya, siapa yang akan jadi khalifah fil ard, iaitu sebagai pemimpin, ya, yang membangunkan, mengimarahkan muka bumi ini. Siapa? Bukan malaikat, bukan juga jin, bukan juga binatang, bukan juga gunung, tapi Allah dah pilih, iaitu manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah nak menjadikan atas muka bumi ini khalifah. Bila kita baca ayat ini, kita tahu hakikatnya ialah itulah kehendak Allah. Allah jadikan, ya, peristiwa Nabi Adam alaihissalam dijadikan di syurga, dan kemudian, ya, duduknya di syurga ditemani pula, ya, Allah bagi pula pasangan Sayyidatina Hawa, dan kemudian termakan pula buah daripada syurga. Semuanya itu sebab apa? Itu adalah sebab yang akhirnya kehendak Allah ialah Allah nak ada manusia yang mengimarahkan muka bumi ini. So jangan salahkan Nabi Adam. Ni kita susah ni hari ni, kan? Nak cari makan pun susah, krisis makanan, kerja pun tak ada, kan? Anak payahnya nak didik. Bila susah, kadang-kadang kita salahkan Nabi Adam alaihissalam. Ni kalau Nabi Adam tak makan buah dalam syurga, tak adalah aku susah macam ni. Kalau Nabi Adam tak makan buah dalam syurga, kau pun tak ada. Kau pun tak ada. Jadi apabila berlaku perkara ini, maksudnya itu adalah asbab untuk Allah tanfiz, iaitu tujuan dan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Allah nak ada khalifah di atas muka bumi ini. So kita dah sampai cerita berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam di syurga, dan tentang malaikat dan tentang iblis, ya. Antara tiga kita kata unsur ini, ya, makhluk Allah yang mana unsur yang berbeza, ya, kita telah masuk pada ayatnya. InsyaAllah kita sambung pada hari ini pada ayat 33. Tak silap saya, ya, kita tengok dulu.
Betul, 32. Sebab Ustaz dah 34, sorry, 34. Macam ni 4 dia macam tu ya. Okey, 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Baik sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melihat bahawa suatu penceritaan, suatu kisah yang mana termasuk kisah ini bila kita tengok tadabbur, antara cara untuk kita mudah tadabbur, kita kategorikan dahulu ayat tersebut, adakah ayat berkaitan dengan sifat Allah ataupun kebesaran Allah, ataupun ayat berkaitan dengan sunnatul alam, lumrah alam, ataupun ayat itu berkaitan dengan hukum. Kalau hukum tu mestilah ada wajib, makruh, harus. Dan ayat-ayat yang kita baca ini, daripada Ustaz baca semalam hari Isnin dan juga hari ini hari Selasa, semuanya ayat adalah ayat berkaitan dengan qisasul anbiya, iaitu siapa yang terlibat dalam kisah ini ialah manusia pertama, Abul Bashar, iaitu Nabi Adam alaihissalam. So, kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, merakamkan kisah ini di dalam Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada umatnya. Wa idh qulna, ketika kami menceritakan, dan ingatlah wahai Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad, ketika kami berfirman kepada malaikat, qulna, firman Allah ataupun perintah Allah yang Allah katakan kepada malaikah, lil malaikah, iaitu apa? Perintahnya ialah usjudu li Adam, iaitu sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Okay. Di sini ada beberapa falsafah yang ada mereka berkata, apabila dikatakan lil malaikah, pendapat yang mengatakan iblis itu adalah di kalangan malaikat, sebab apa? Akhirnya illa, dikeluarkan sebahagian daripada malaikat yang tidak mahu tunduk ataupun sujud kepada Nabi Adam, yang dikatakannya itulah iblis, yang mana mereka yang paling taat dan juga mereka sangat kuat ibadah, tapi disebabkan rasa takabur itu kepada manusia, akhirnya dia jadi golongan yang kafir. Itu pendapat yang pertama. Namun ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa iblis bukanlah daripada malaikat, kerana bezanya ialah malaikat itu unsurnya daripada cahaya, betul ya? Kita tahu malaikat itu daripada cahaya, daripada nur, dan iblis pula adalah daripada api. Iblis sama dengan syaitan, sejenis syaitan, yang mana ada dia punya beza dari sudut ketenteraannya, pangkatnya, levelnya, namanya ialah iblis. Dan iblis ini dijadikan daripada api. So bila unsur yang tidak sama, bagaimana kita kata dia adalah yang sama, ya? Dan pendapat yang kedua ni saya lebih setujulah, kerana kalau kita tengok juga malaikat la ya'sunallah, malaikat ni dia ada sifat dia tidak akan maksiat pada Allah. Sedangkan Allah perintah apa? Allah perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, dah macam surah kartun pula saya. So saya minta maaf ya. Okey. Malaikat Allah suruh sujud kepada, Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kalau ikut sifat malaikat tu, dia tak akan menyalahi ataupun mengingkari apa perintah Allah. Jadi
Jadi kita tengok dari dua sudut tu, ya, ada pendapat yang kata daripada iblis daripada malaikat, tapi saya lebih kuatlah memegang kepada pendapat yang kedua tadi. Iblis adalah daripada syaitan, golongan syaitan. Begitu juga kalau kita tengok daripada kitab Safatul Tafasir, mengatakan bahawa iblis ismu lisyaitan, ya, satu nama daripada golongan syaitan. Dan ada yang dikatakan bahawa iblis itu adalah mustaq perkataan daripada iblas. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, baik, kita tengok pada perkataan usjudu. Perkataan apa? Usjudu, kan? Usjudu, maka apa? Maka kat sini fasajadu. Dua-dua ini asal perkataannya iaitu sajadah, sujud. Ya, di sini pun sujud. Bila Allah suruh malaikat sujud, maka malaikat pun sujud. Baik. Persoalan di sini, sahabat-sahabat boleh kongsikan dekat ruangan komen bagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Pernah terfikir tak? Nabi Adam, malaikat ni sujud pada Nabi Adam macam mana? How they perform that sujud. Macam mana? Adakah sujud itu sama macam kita sujud dalam salat? Ya, kita kalau kita bayang sujud tu, kita datang dekat pemikiran kita, maksud sujud itu secara syarak ataupun secara syariahnya iaitu apa? Kita merendahkan badan kita sehingga kepala kita ni, jabhah ni, iaitu dahi kita terkena kepada tanah ataupun kepada bumi. Itu pemahaman sujud dari sudut salah ataupun dari sudut fiqh. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, mari kita tengok sama-sama apakah maksud sujud di sini. Ya, bila kita tengok maksud sujud kita kena tengok dari sudut lughah, iaitu maksudnya lebih besar. Lebih besar daripada yang dahi terkena dekat sejadah tadi tu, iaitu maksud dalam solat saja, tapi maksud yang lebih besar iaitu tunduk, khudu', iaitu menundukkan diri ataupun ta'zim. Ya, contoh sahabat-sahabat, kalau kita tengok orang Jepun, mereka sujud juga. Bagaimana tanda dia sujud? Iaitu dia merendahkan badan dia bila dia berjumpa dengan orang, kan, dia nak greeting orang, nak kata hai macam tu, dia akan tundukkan badan dia begitu. Itu adalah tanda apa? Tanda dia sedang membesarkan ataupun menghormati orang yang dia sedang jumpa. Ya, thank you macam tu, kan, ataupun arigatou gozaimasu, kan. So jadi itu tanda apa? Tanda dia membesarkan ataupun dia menghormati orang yang dia jumpa. Kalau kita tengok dalam ayat ini, lebih sesuai untuk kita katakan sujud tadi itu bukan sujud ibadah. Bukan Allah suruh malaikat jadikan manusia ni Tuhan. Dah. Bukan. Tapi sujud di sini bukan seperti manusia sujud kepada Allah. Tapi sujud itu adalah tanda hormat. Buat sesuatu yang mana menunjukkan tanda hormat kamu kepada Nabi Adam. Sebab apa? Pergi ulang balik ayat tadi. Kerana Nabi Adam adalah khalifah yang Allah pilih untuk menjadi pemakmur ataupun yang mengimarahkan muka bumi Allah ini. So kerana itu, disebabkan Allah letakkan satu tanggungjawab, kalau tengok kerana ibadah, kalau tengok dari sudut ibadah, pastinya malaikat itu lebih baik. Sebab tu malaikat tanya dekat Allah, kenapa kau jadikan, ya Allah, manusia ni yang banyak menumpahkan darah, yang banyak buat masalah ni, mereka pula jadi khalifah. Baiklah kami ni. Sebab apa? Sebab kami ni dah cukup dah taat kepadamu, ya Allah. Jadi maksudnya dalam ayat ini, bukan Allah nak jadikan manusia itu sebagai suatu yang bukan sekadar menjadi hamba Allah yang beribadah. Kerana kalau nak jadikan hamba Allah yang beribadah, makhluk yang beribadah, kita sudah ada malaikat yang tak pernah maksiat pada Allah. Kita ada bintang bulan,
kita ada alam yang semuanya taat pada perintah Allah. Tapi Allah nak jadikan apa? Khususiyah ataupun keistimewaan manusia. Apa dia keistimewaan manusia? Allah bagi dia tanggungjawab untuk jaga bumi ni. Contoh macam pengawas lah kan kat sekolah. Ya, tanggungjawab dia lebih lah daripada orang lain. Sebab apa? Dia kena make sure budak-budak tak langgar peraturan, jaga budak-budak. Kalau cikgu pergi mesyuarat, dialah yang menjaga ketenteraman kelas. Waktu rehat, dialah yang menjaga keadaan ataupun keadaan di kantin. Jadi, sahabat-sahabat, ada kelebihan dia berbanding dengan semua pelajar yang lain, bukan sekadar untuk belajar saja, tapi tanggungjawab dia lebih lagi. Baik. So, jadi bila kita tengok di situ, Allah Subhanahu Wa Taala suruh yang bukan untuk sembah tapi hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Okey, satu perintah daripada Allah, tapi akhirnya Iblis telah tidak mengikuti perintah daripada Allah. Apa yang Iblis lakukan? Iblis lakukan iaitu Iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam. Allah pun sebut sebab apa mereka tak nak sujud, mereka aba, iaitu mereka enggan. Iblis enggan. Dan keadaan yang kedua, Iblis sombong, istakbara. Mengapa dia enggan? Dia enggan kerana dia sombong. Itu dia punya sebab dia. Jadi, kenapa Iblis ini digelar dengan suatu makhluk Allah yang terdiri daripada orang yang kafir, iaitu yang mengingkari perintah Allah kerana dua sifat ini. Dia enggan dalam keadaan dia boleh. Bila kita sebut aba iaitu enggan, ada orang kadang-kadang dia tak buat, tapi dalam keadaan dia tak mampu untuk buat. Tapi Iblis ini dia enggan dalam keadaan dia mampu sebenarnya. Dia mampu. Dia tak ada keuzuran untuk dia tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang menyebabkan dia enggan, apa sahabat-sahabat? Yang duduk dalam hati ni, apa dia? Sombong. Itu puncanya sahabat-sahabat. Sombong dalam hati. Satu perintah yang mana Allah suruh malaikat dan iblis buat. Tapi malaikat melaksanakan dengan penuh rasa taat. Tapi iblis tak buat sebab apa? Bukan kerana dia tak mampu untuk sujud ataupun untuk hormat, tetapi dia tak buat kerana sifat sombong yang ada dalam hati. Belajarlah kita sebagai tadabbur pada hari ini. Ya, jangan sampai kita ni tak solat, tak sembah Allah dalam keadaan kita mampu. Ya, jangan sampai kita rasa macam aku tak perlu pada Tuhan. Jangan sampai kita tak meminta pada Allah. Jangan minta kepada makhluk kerana apa? Kesombongan di Allah. Dalam ayat ni mengajar kita ada dua jenis dosa. Satu, dosa yang mana seperti mana dosa iblis buat ini. Dosa iblis ini dibuat atas dasar sombong. Dan ada lagi satu jenis dosa yang dibuat atas dasar nafsu. Dosa yang dibuat atas dasar sombong akan menyebabkan orang itu jauh daripada rahmat Allah dan akhirnya tergolong dalam golongan orang kafir. Sifat sombong. Dia buat dosa, tapi dengan apa yang ada atau penyebab dosa tadi ialah sombong dengan Allah, sombong dengan makhluk. Dan dosa lagi satu, dan kita semua manusia selalu sangat susah nak lepas pada dosa, betul tak? Tapi kalau dosa kita kerana nafsu, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Bezanya di mana sahabat-sahabat tengok dosa sekali, dosa yang sama ataupun dosa juga, iaitu melanggar perintah Allah yang dilakukan oleh iblis. Iaitu apa? Tak nak sujud kepada Nabi Adam. Dan nanti kita boleh melihat bahawa Nabi Adam juga telah melakukan maksiat kepada Allah, iaitu Nabi Adam tidak sujud pula, memakan pohon yang dilarang oleh Allah.
Dosa tak? Ya. Kalau kita sebut sebagai maksiat lah yang melanggar perintah Allah. Dua-dua, iblis buat dosa dan Nabi Adam pun tersilap langkah. Maksiat iaitu yang melanggar perintah Allah. Tapi yang dosa iblis tadi ini sampai dia duduk kekal dalam neraka sebab apa? Bezanya kerana dia takabur, kerana sombong. Tapi dosa ataupun maksiat yang telah Nabi Adam buat atas dasar apa? Sebab dah dekat, bila dekat tengok mengancam sangat, buah ni kan nampak macam sedap je. Jadi termakan kerana apa? Godaan. Hawa ataupun bukan Sayyidatina Hawa, godaan iblis pada waktu itu. Maksudnya dia termakan dengan hasutan iblis, maka jadinya kemudian Nabi Adam AS minta ampun ke Allah. Allah ampunkan tak? Allah ampunkan. Nampak ya dosa antara dia dosa yang disebabkan oleh sombong dan dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu, ya, antara bezanya yang ni tak ni Allah benci dan duduk dalam neraka, yang ni Allah boleh menerima taubat kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Baik sahabat-sahabat, tu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, jom kita tengok ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Baik, maksudnya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneruskan lagi jelajah cerita kita, cerita Al-Quran, kisah Al-Quran. Allah sebut lagi kepada Nabi Adam dan juga isterinya Sayyidatina Hawa. Kita boleh tengok tadi Allah sebut kepada wa idh qulna lil malaikah. Kami berfirman kepada malaikat. Sekarang ni kami berfirman kepada Adam. Kita tengok balik ayat ni, wa qulna. Wa qulna ya Adam. Allah panggil Nabi Adam alaihi salam. Satu panggilan daripada Allah yang Maha Agung, yang penuh dengan kasih dan sayangnya, memanggil hambanya dengan nama, ya Adam, wahai Adam, wahai hambaku yang bernama Adam. Sangat indah panggilan daripada Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Wa qulna ya Adam. Apa Allah kata kepada Nabi Adam alaihi salam? Allah kata, uskun anta. Tinggallah kamu. Kamu, anta. Memang sebenarnya dah uskun ni dah kepada awak lah, kan? Sebab bila kita tengok dalam bahasa Arab, uskun ni adalah satu fa'il amr. Fa'il perintah. Kita kalau perintah, mestilah ada orang yang kita bagi tahu, kan? Contoh, kita cakap ke anak kita, makan bang. So dia ada depan kita, kita pun suruh dia makan. Siapa yang makan? Dia lah, antalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menegaskan lagi, uskun. Man yaskun? Siapa yang duduk ni? Anta. Awak lah. Iaitu siapa? Nabi Adam. Wa zawjuka. Tengok lafaz ini dulu sebelum nak masuk kepada al-jannah ni. Wa zawjuka. Wa zawjuka ialah isterimu. Dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya Sayyidatina Hawa. Tapi di dalam tafsir-tafsir menyebutkan namanya Hawa. Iaitu seorang yang dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Ceritanya kadang-kadang sweet juga. Kan? Nabi Adam tidur. Nabi Adam tengah tidur. Bangun tidur, tengok-tengok. Siapa pula kau ni? Kat syurga. Masa itu selepas Nabi Adam minta pada Allah lah, kan, minta untuk diberikan teman. Sebab apa?
dah syurga, dah nikmat dah. Tapi rasa keseorangan, rasa sebab manusia tu antara, kalau sahabat-sahabat tengok saya punya live di masjid Jamik Tengku Ampuan Jamaah Bukit Jelutong, kita terjemahkan perkataan insan ya. Insan selain daripada yang biasa kita dengar, insan tu adalah daripada nisyan, yang selalu lupa janji kita dengan Allah. Yang kedua juga, al-insan asal daripada perkataan al-uns. Al-uns ni maksudnya apa? Dia memang nak bersama dengan orang, rapat, tenang, dia mesra. Kalau BFF tu maksudnya dia uns lah. Orang BFF ni rapat kan. Jadi manusia tu dia mesti nak cari orang. Sebab tu tak ada orang boleh duduk seorang-seorang, ibu-ibu. Ya, walaupun macam mana kita apa orang kata hebat sekalipun kan, saya tak perlu kepada manusia menipu. Kau nak pakai baju pun kau tak boleh nak jahit sendiri. Kau tak boleh nak pergi cari kapas sendiri. Kau perlu kepada orang. Sebab tu manusia ni Allah jadikan dia kelompok. Dia perlu. Ya, kita tak boleh nak tanam pokok. Kita telah tanam pokok, kita lah tanam beras, kita tanam padi, kita lah gembala lembu, kambing. Semuanya perlukan apa? Al-uns. Iaitu kita memerlukan kepada orang lain. Jadi kita nak kena bersama, kebersamaan ya, bersama manusia yang lain. Itulah sifat manusia. Jadi sahabat-sahabat, Nabi Adam AS pun bangun tengok-tengok kan. Tengok siapa pula kau ni kan. Itulah kejadian yang Allah berikan ya. Tak apa Nabi Adam rasa sakit, dijadikan Sayyidatina Hawa daripada rusuk kiri Nabi Adam AS. Baik. Duk mana ni? Allah suruh Nabi Adam dan isterinya duk mana? Iaitu duduk di dalam syurga. Dalam syurga Al-Jannah. Al-Jannah ni namanya syurga. Cuma ada pendapat ulama mengatakan syurga betul ke? Syurga yang selama-lamanya ataupun syurga dunia. Dua-dua pendapat tu ada hujah masing-masing. Cuma saya lebih berat untuk mengatakan syurga tadi tu adalah syurga dunia lah. Jadi bukan syurga yang abadi tu. Kerana syurga abadi tu siapa dah masuk tak nak keluar dah. Dan memang tak akan keluar dah. Dah masuk tu dah habis dah. Tak ada patah-patah balik ke dunia. Jadi syurga yang Allah jadikan kepada Nabi Adam ni adalah namanya syurga dunia. Sebab apa itu syurga dunia? Dia tak syurga yang khuldi. Yang pertama tadi syurga yang khuldi tak akan keluar. Kita selama-lamanya masuk. Tapi syurga yang ni Nabi Adam dah masuk boleh keluar. Kan? Allah bagi keluar balik. Kemudian syurga ini kalau kita tengok di dalamnya tidak ada taklif ya. Tidak ada benda yang kita tanggungjawab kena buat. Dalam syurga duduk je dah. Tak payah solat. Tak payah buat apa-apa. Tapi Nabi Adam AS ada taklif. Ada tanggungjawab dia dekat dalam syurga. Apa tanggungjawab dia? Kau boleh makan semua sekali kecuali pokok ni. Jadi kita tengok pada ayat ni, ayat seterusnya kan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Ini adalah tanggungjawab yang Nabi Adam AS kena buat dekat dalam syurga tu. Kamu boleh buat apa saja, nak makan apa saja. Tapi satu je, yang ni jangan. Dalam dunia tak ada no. Dalam syurga yang khuldi tak ada no. Semua yes. Tapi yang ni ada yes dan ada no. So bila ada benda yang do and ada benda yang don'ts, that means ada taklif kepada manusia. Sebab tu kita katakan, saya lebih berat lagi kepada pendapat yang kedua mengatakan syurga ini adalah syurga dunia. Nombor 3, dalam syurga yang betul tidak ada sedikit pun perkara lara. Sedangkan syurga yang Nabi Adam AS dan Sayyidatina Hawa duduk itu, syaitan boleh masuk berupa dengan ular dan akhirnya membisikkan hasutan kepada Sayyidina Adam dan juga Sayyidatina Hawa. Jadi kita kata syurga itu adalah syurga dunia. Dan setelah kita tengok kenikmatan dalam syurga ini, Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa wakula, yakni dua-dua sekali lah boleh makan apa sahaja. Wakula ni makan ya. Kul tu makan. Wakula 2 orang makan. Iaitu siapa? Nabi Adam dan isterinya. Wakula minha, iaitu apa sahaja yang daripada dalam syurga tadi. Ni kembali kepada syurga. Makan je lah apa ada syurga. Apa keadaannya?
Raghadan ini keadaan. Keadaan apa? Makanlah sampai kamu seluas-luasnya. Maksud kata raghadan, maksud seboleh-bolehnya kamu nak makan-makan. Apa yang kamu nak makan, makanlah suka hati kamu lah. Macam tu banyak sangat, luas sangat Allah berikan. Maksudnya dalam syurga tu terlalu banyak sangat buah-buahan, kenikmatan yang boleh dinikmati. Haitsu syi'tuma, iaitu apa? Apa saja yang kalian suka, yang kalian kendaki. Satu je Allah kata, wala taqrabah, jangan dekat. Jangan dekat dengan apa? Pohon ini. Dalam Quran tak bagi tahu nama pohon apa. So kita pun mengikut layar seperti mana bahasa Al-Quran. Kalau kamu akan juga, kamu dekat, bukan kamu makan, kamu dekat dengan pohon ini, kamu akan termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Maksud sahabat-sahabat, tadabbur pada ayat ni kita nak ambil. Bila Allah kata sesuatu perkara tu jangan buat, sesuatu perkara tu haram, apa yang perlu kita lakukan ialah bukan kata jangan buat saja, jangan dekat pun. Wala taqrabah. Itu prinsipnya. Prinsipnya bila perkara tu haram, kita tak nak buat tapi kita dekat. Bila kita dekat nanti kita akan jatuh. Sebab tu Allah tak sebut wala taqul, tapi Allah kata apa? Wala taqrabah. Jangan kamu dekat. Sebab perkara haram ini dia sangat indah dalam mata manusia. Sangat kurang macam ceritakan macam hantu pula rasa kan, lambai-lambai macam tu kan. Jadi bila seronok macam tu, syahwat kita suka, dunia suka, syaitan tolong hembuskan, buatlah sekejap je, seronok ni kan, macam-macam lah kan. Jadi apa langkahnya? Jangan dekat. Bukan jangan buat je, tapi jangan dekat. Itu tadabbur yang kita boleh ambil pada hari ini. InsyaAllah sahabat-sahabat. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf atas ketidakselesaan sahabat-sahabat dalam mendengar Huda Quran pada pagi ini. InsyaAllah doakan kesembuhan. Saya ada live hari ini pukul 8. InsyaAllah sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.